Kisah yang pertama yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini adalah pengalaman datangnya dari Encik Syah. Encik Syah berkongsi dalam kisah peristiwa yang beliau pernah lalui. Kisah ini diceritakan berlaku ketika dia dan juga dua orang teman, mereka bertiga, telah pun kunjungi salah sebuah tempat, salah sebuah bangunan yang dikatakan berhantu, bangunan yang terbengkalai, yang sudah lama tidak diuruskan bangunan tersebut. Dan tempat yang dimaksudkan ada sejarah. Dikatakan tempat ini pernah berlaku kes pembunuhan ahli keluarga yang menetap di rumah ini. Yang dimaksudkan oleh Encik Syah, beliau dan dua orang rakan, kisahnya yang berlaku di Villa Nabila. Assalamualaikum Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Kisah ini agak lama dahulu ketika saya dan dua orang rakan telah pun membuat keputusan untuk kunjungi Villa Nabila pada waktu malam. Berbekalkan lampu suluh dan video rakaman sahaja, kami berjalan daripada kawasan di mana kenderaan kami letakkan. Kami berjalan kaki bertiga Kisi, hanya untuk merasakan betapa seramnya tempat itu. Sebenarnya kata Encik Syah, banyak cerita saya dengar dengan teman-teman dengar tentang Villa Nabila. Ada yang kata nampak ni, ada yang kata dapat rasakan sesuatu entiti di sana. Ada pula yang pernah nampak beberapa orang pernah melakukan pemujaan di villa yang disebutkan. Sejauh mana kebenarannya, saya dengan teman-teman ingin memeriksa dan ingin tahu dan ingin merasakan sendiri. Sebelum saya teruskan kisah Encik Syah yang berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12, saudara, apa yang bakal anda dengar anggaplah sebagai satu hiburan. Tidak ada sebarang bahan bukti yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang dikongsi sama. Ini merupakan pengalaman peribadi sahaja. Jadi Syah menceritakan, saya dengan teman sampai di Villa Nabila waktu itu sekitar jam 10 lebih malam. Kawasan Villa Nabila yang disebutkan ni agak sunyi, sepi dan menyeramkan sangat-sangat. Pendengar Ria 897, setibanya di villa tu, kami belum lagi memasuki kawasan villa. Rumput-rumput agak panjang. Kami pusing dekat kawasan villa. Di villa tersebut, kalau tak silap saya, ada satu pohon Kisi. Pohon buah. Saya tak pasti pohon buah apa, tapi saya tahu itu adalah pohon buah-buahan yang betul-betul ditanam di tepi villa yang disebutkan. Villa Nabila. Besar dan panjang villanya. Katanya di sini, Villa Nabila dibina di atas platform di mana bawahnya adalah kolong dan ditumbuhi dengan rumput-rumput yang panjang. Pada mulanya, saya dengan teman-teman sekadar pusing saja di kawasan Villa Nabila. Kita suluh dekat bahagian bawah untuk tengoklah apa yang ada di bawah villa tersebut. Kemudian kita pusing sampai hujung Kisi. Setibanya di hujung villa tersebut, sama sekali tidak ada apa-apa pun yang menakutkan. Cuma perasaan kami lah. Biasa, berada di tempat sedemikian rupa, kalau tak takut, itu bukan manusia namanya. Rasa seram juga. Jadi, daripada mana saya berdiri, teman saya kata, dekat dalam ada orang lah. Teman saya yang bernama Rashid memberitahu di dalam ada orang. Saya pun tanya, kau nampak ke gelap-gelap? Katanya tadi dia nampak dekat dalam ada orang berjalan sambil memegang lampu suluh. Dia nampak daripada luar Villa Nabila ada orang menyuluh daripada dalam dan terkena cahayanya di luar di mana mereka bertiga berada. Jadi teman saya pun suluh dalam villa tersebut, tapi tidak nampak sesiapa di dalamnya.
Teman saya yakin Kisi. Katanya Syah, teman saya kata yang dia yakin dia nampak ada orang di dalam villa tersebut. Kita pun rasakan mungkin ada pengunjung yang lain lah. Mungkin juga sama macam kita ingin tahu tentang villa tersebut. Oleh kerana ada orang di dalam, saya dengan teman pun buat keputusan untuk masuk ke dalam villa tersebut. Kami melangkah kaki masuk ke dalam. Casey, di luar villa tu rasanya agak sejuk. Masuk dalam villa punyalah panas. Boleh rasakan Casey, berbahang sangat. Daripada luar villa masuk ke dalam, kini kita berada betul-betul dekat kawasan pintu. Kemudian masuk makin dalam dan kami berada di tengah-tengah villa Nabila. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Encik Syah, bila berada di dalam, saya dengan teman saya terdengar sesuatu. Anda bayangkan, Syah memberitahu dia dan teman terdengar suara yang garau dalam villa tersebut. Kami bertiga terhenti seketika, Casey. Terhenti, tak berani nak mundur mahupun kita maju ke hadapan. Kita hanya tercegat. Teman saya dengan saya suluh kiri kanan. Apa yang membuat kami takut dan terperanjat, Casey? Bayangkan pendengar Ria 897 FM, katanya Encik Syah, bila kami suluh beberapa kali kiri, kanan, depan, belakang dalam keadaan ketakutan, kami berdiri rapat sangat-sangat antara satu sama lain. Ada satu bilik. Saya tersuluh dekat kawasan koridor. Dekat koridor tu ada satu bilik. Tiba-tiba nampak seperti ada kain yang melirit, bergerak dan masuk ke dalam bilik tersebut. Saya nampak, Casey. Saya pun beritahu teman saya. Aku rasa dekat bilik tu ada orang lah. Teman saya kata, jangan main-main lah. Bukan masanya tau nak main-main. Tadi aku nampak ada kain melirit masuk dalam bilik tu. Seorang lagi teman bersuara, aku rasa kita keluar daripada villa ni pun baik. Aku seriously dah tak sedap hati. Betul juga kata kau. Jom kita keluar sekarang. Saya dengan teman-teman berjalan, Casey. Berjalan begitu laju, begitu pantas nak lari keluar daripada villa tu. Tapi saya dengan teman-teman dapat rasakan pintu keluar tu dari mana kami berdiri boleh nampak. Tapi bila kami jalan seolah-olah tak sampai-sampai. Takkanlah dari tadi kita jalan tak sampai. Pintu dekat depan tu je. Aku rasa lain macam lah ni. Sudah, bawa bertenang. Kita cuba jalan lagi. Casey. Jalan. Pintu di hadapan kami, tapi pergerakan kami terbatas dan tidak sampai-sampai di pintu nak keluar daripada villa Nabila. Pendengar Ria 897, kami bertiga berhenti seketika kerana kepenatan berjalan agak lama dan tidak dapat keluar daripada villa itu. Saya dengan teman-teman tidak ada pilihan lain. Kami membaca surah. Bukan apa, Casey, sebelum ni kami tak nak membaca surah. Sebabnya takut bila kami membaca surah, benda ni akan menjadi marah dan akan menyerang kita bertiga yang berada di dalam villa tersebut. Saya dengan teman-teman mula baca, Casey, dengan suara terketa-keta, Casey, pada malam yang disebutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Bacalah. Wal-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu wala naum. Katanya pendengar kita, mereka bertiga cuba dan terangkak-angkak Casey membaca Ayatul Kursi. Walaupun kita hafal, tapi bila dah takut, benda yang kita hafal tu ada kalanya kita lupa. Kita cuba baca sekali lagi. Bila terlupa, tiga-tiga teman boleh lupa. Baca lagi. Saya cuba pejamkan mata dan cuba baca. Tahu-tahu meremang bulu rumah Casey. Sedang kami baca sambil pejam mata, suara garau dapat kami dengar semakin lama semakin kuat dan semakin dekat. Habis baca, buka mata, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah kami. Turunkanlah malaikat-malaikatmu dan tolonglah lindungilah kami. Kami melangkah ke kaki kanan dan terus keluar daripada Villa Nabila. Itu kali terakhir saya datang villa tu pada waktu malam. Dan saya selepas itu memang ada datang lagi, tapi tak berani saya nak masuk dalam villa tersebut. Terima kasih.